Menarik 10. Sarawak berjaya menanam lebih 10 juta pokok merangkumi 50 spesies di atas tanah seluas lebih 9 juta hektar sejak tahun 2019 sehingga 20 Disember 2020. Pencapaian itu berjadi perolehi melalui program restorasi lanskap hutan yang dilancarkan Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Kerajaan Sarawak komited untuk menanam 35 juta pokok dalam tempoh 5 tahun akan datang. Usaha itu sebagai menyahut langkah penghijauan negara menerusi kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun bermula 2021 sehingga 2025. Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komuniti bersama Lembaga Lada Malaysia akan terus memberikan lebih fokus dalam menggalakkan penggunaan lada tempatan dalam industri makanan. Lembaga Lada akan terus maju ke hadapan secara agresif dalam membuat penjenamaan semula dan memasarkan lada dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Bagi melaksanakan inisiatif ini, kerajaan melalui Lembaga Lada telah menubuhkan Saraf Peraisanan Berhad untuk mempelopori pembangunan industri lada yang bermatlamat memberi manfaat kepada pekebun kecil lada. Pendekatan ini secara tidak langsung akan membantu menstabilkan harga lada dan meningkatkan permintaan lada Sarawak. Cantik dan unik, itulah yang dapat digambarkan melihat seni bina surau Langgar Rindu. Terletak di Kampung Rutapai, Terengganu, ini boleh dikunjungi para pelawat tanpa mengira masa. Struktur surau ini tampil unik kerana menggunakan kayu pokok tembusu terbuang serta kayu cengal berusia lebih 300 tahun. Abdul Karim Embong, pemilik rumah ibadah itu, telah membina dengan keringat tulang 4 keratnya dan ilham rekaan surau tercetus secara spontan. Tulisan Jawi di surau ini turut diukir dan ditulis sendiri oleh Abdul Karim Embong tanpa menggunakan sebarang lakaran. Malaysia tersenarai sebagai antara 10 ekonomi membangun dunia yang dijangkakan pulih malah mampu menepati jangkaan pada tahun 2021. Menurut kajian oleh Bloomberg, Malaysia terletak di tangga kelima dengan jangkaan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6.8% pada 2021. Kajian berkenaan telah melibatkan 17 pasaran membangun dan 11 garis penentu untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Laporan Bloomberg itu turut berkata Malaysia merupakan hub pelaburan utama bagi syarikat-syarikat dari China, Singapura, Amerika Syarikat, Switzerland dan Belanda. Tular baru-baru ini apabila media melaporkan terdapat sindiket daging selundup haram yang dibawa ke Malaysia serta diberi tanda halal untuk diniagakan. Lebih mengejutkan, pengguna sindiket ini sudah 40 tahun bertapak di Malaysia. Harganya yang rendah sekaligus menjadi pilihan orang ramai untuk mendapatkannya. Dari segi pemilihan daging, difahamkan sindiket ini berjaya mengurangkan kos dengan menawarkan daging lembu yang sakit. Selain itu, daging kuda dan kangaroo antara yang dicampur bersama daging lembu. Berdasarkan laporan, daging-daging ini diperoleh daripada negara Kanada, Colombia, Ukraine, Uruguay, Spain, Mexico, Bolivia, Paraguay, Hong Kong dan juga China. Setakat ini, pihak polis dan kastam sedang berusaha keras dalam memastikan sindiket daging selundup ini dapat dibanteras dalam memastikan umat Islam tidak tertipu dengan daging haram dengan label cop halal ini. Pakar di United Kingdom masih belum dapat membuktikan lagi adakah mutasi baharu itu lebih berbahaya daripada biasa. Sehubungan itu, beberapa negara luar mula menyekat pelawat dari United Kingdom. Justru Jawatankuasa Darurat Britain akan membincangkan krisis kekurangan makanan jika sekatan perjalanan terus dilakukan. Ini kerana sebahagian besar logistik di United Kingdom datang dari Perancis. Sepanyol juga akan menyekat kedatangan pelawat dari United Kingdom kecuali warga negara Sepanyol dan penduduk tetap negara terbabit. Turki, Jerman, Itali, Austria, Belgium, Ireland dan Kanada juga telah melarang semua penerbangan dari United Kingdom dan dijangka lebih banyak negara akan turut berbuat demikian. United Kingdom baru-baru ini melaporkan bahawa terdapat varian baru wabak coronavirus yang difahamkan mampu untuk menyebar COVID-19 dengan pantas. Mampu memasak 46 hidangan dalam tempoh cuma 58 minit. Itulah kelebihan istimewa dimiliki oleh seorang kanak-kanak perempuan di India, SN Lashmi Saisri. Minatnya dalam bidang masakan didorong selepas mendapat latihan daripada ibunya sendiri. Sementara itu, ibunya N. Kalai Magal berkata bakat anaknya dalam bidang memasak dicungkil ketika perintah berkurung dilaksanakan di India. Katanya segala bermula selepas suaminya mencadangkan anak mereka mencipta rekod dunia itu sebaik melihat kemampuannya memasak dengan baik.
Empat beradik di Jerman memanfaatkan tempoh berkurung di negara itu dengan mencipta sebuah papan permainan yang diberi nama Corona. Corona boleh dimainkan oleh 4 pemain yang berlumba memenuhi senarai barangan keperluan untuk jiran yang telah berusia kerana perlu berlindung di dalam rumah sepanjang pandemik. Pemenang ialah pemain yang terlebih dahulu menyelesaikan misi dengan menghantar semua barangan yang diperlukan. Bagaimanapun, ada cabaran yang perlu dibolosi pemain, antaranya berdepan dengan virus yang akhirnya akan dikenakan kuarantin. Ahli arkeologi berjaya menemui sebuah rangka manusia secara berpasangan di laman suci yang terletak di Bethsaida, Israel. Rangka manusia yang berpasangan itu kelihatan saling peluk dan dianggarkan berusia lebih dari 3,000 tahun lalu. Kedua rangka ini ditemui oleh ahli arkeologi dengan cara berpelukan dengan lengan lelaki terletak baik di atas badan wanita. Disebabkan itu, penyelidik telah menamakan pasangan rangka ini sebagai Romeo dan Juliet. Rangka kedua pasangan ini adalah rangka tertua yang pernah ditemukan oleh pasukan penyelidik. Apple dikatakan bakal melancarkan kenderaan mereka yang tersendiri. Difahamkan kenderaan tersebut akan dilengkapi dengan teknologi bateri baharu dengan sistem pandu sendiri menjelang tahun 2024. Bagaimanapun, disebabkan dunia dilanda pandemik, hasrat untuk pelancaran kereta tersebut ditunda kepada tahun 2025. Menurut sumber, jenama Apple dikatakan akan dibantu oleh pihak ketiga bagi menyediakan beberapa komponen teknologi dalam melengkapi kenderaan tersebut dengan sistem pandu sendiri dan sistem Light Distance and Ranging (LiDAR). Bukan itu sahaja, teknologi bateri Apple dilaporkan akan membenarkan kenderaan tersebut untuk dipandu dengan jarak yang lebih jauh dengan kos yang lebih rendah. Menarik 10.